بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين من امور الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وجاهد الجهاد يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Yang saya hormati guru kita Fadil Ustaz Subri Arsyad, guru yang sangat kita cintai, dan begitu juga hebatnya anak kandung beliau, seorang ikon anak muda, Masya Allah, seorang yang sangat saya cemburu insyaallah karena ilmunya yang baru tadi saja memberikan kepada kita mutiara-mutiara ilmu, masyaallah, yaitu Al-Fadil Ustaz Aiman Jabir Syabri, masyaallah, serta keseluruhan ahli keluarga terhadap kita, para ustaz, para ustazah. Dan saya kasihi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita inayah untuk sama-sama kita berada di dalam satu halaqah yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-'ilm. Mudah-mudahan kita diridhai dan diberkati Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai ke akhirat. Bila-bila ini masyaallah, mudah-mudahan kita dapat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kelangsungan hidup kita di atas bumi Allah Subhanahu wa taala berjalan dengan lancar, berjalan dalam keadaan selamat dan sejahtera. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini akan menjamin keberadaan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita. Memang itu juga adalah tempat asalnya kita. Nak masuk bukan susah, dan masuk itu pun bukan senang juga, insyaallah. Tapi apapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semuanya akan dimasukkan ke dalam surga selama mana kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu juga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kita dapat hidup dengan tenang di atas bumi ini, masyaallah. Itu yang kita perlu cari dalam hidup kita. Bukannya kemewahan, boleh cari, tak ada masalah. Dalam Islam ini dia tak pernah melarang kita nak cari harta, nak cari kekayaan. Semua tu boleh, tetapi berpandukan pada syariat, berpandukan pada hukum Islam, masya-Allah, selamat kita. Itu tidak ada salahnya di situ. Nah, tapi yang lebih cantiknya ialah apabila kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu lagi cantik, masya-Allah, tabarakallah. Nah, kadang orang tanya juga, apa sebabnya kena cari keredaan Allah Subhanahu wa taala? Cuba terangkan pada kita, masya-Allah. Ada beberapa sebab kenapa kita perlu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Antara sebab-sebab utama ini adalah kerana manusia kita ni takkan terlepas daripada ujian yang Allah tetapkan ke atas diri kita.
Hidup di atas bumi ini, dia tak sama seperti hidupnya kita di syurga nanti. Di atas bumi ini, kita senantiasa akan diuji. Tak kira siapa kita, termasuk diri Nabi SAW sendiri pun Allah uji. Masya Allah. Selama mana kita berpijak di atas bumi yang nyata ini, selama itulah kita akan diuji. Tanpa ada had usianya, Masya Allah. Allah akan uji kita. Dan kita tahu dalam Quran pun banyak kali Allah sebut, Masya Allah. Kali, pasal ujian. Jadi itu adalah antara salah satu sebab kenapa kita perlu mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita nak mendapat keringanan dalam ujian tersebut, Masya Allah. Tua pun ujian, muda pun ujian. Setiap satu perkara yang kita lalui dalam hidup kita ni semuanya ujian. Kaya pun ujian, miskin pun ujian, sehat pun ujian, sakit pun ujian. Semua itu adalah ujian dalam diri kita. Sebab itu Nabi pernah sebut, yang besar itu bukan ujian, yang besar itu adalah bagaimana kita nak menghadapi ujian tersebut. Masya Allah. Siapa yang Allah tak uji? Semua. Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala uji, Masya Allah, lebih dahsyat. Wajah ayah tak pernah dilihat. Lahir dalam keadaan yatim, Masya Allah. Terus dipisahkan daripada ibunya. Umur 5 tahun diserahkan balik. Berapa bulan saja sempat Nabi berada bersama ibunya. Di antara 5-6 tahun yatim piatu, Masya Allah. Kita Allah tak uji macam tu. Membesar dengan datuknya, Masya Allah. Datuk dengan datuk pun berapa hari saja, Masya Allah, meninggal. Bapa saudaranya Abu Talib pula jaga Nabi, Masya Allah, pun meninggal. Waktu tu ada seorang isteri pun meninggal, Masya Allah. Anak-anak lelaki Abdullah Ibrahim Qasim, Masya Allah, tak pernah sampai umur 2 tahun, wafat semua, Masya Allah. Anak-anak perempuan baginda, Masya Allah, melainkan Fatimah Az-Zahra, hal lain semua sebelum Nabi wafat, mereka pun sudah wafat dah, Masya Allah. Apa yang Allah tak uji dengan Nabi Muhammad SAW? Uji, Masya Allah. Sebab apa? Selama mana kita berada di atas bumi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan terlepas dengan benda ni. Ujian demi ujian Allah akan bagi, Masya Allah. Sebab tu kata ulama, bila kita mencari keridhaan Allah, ujian itu nampak ringan dalam diri kita, Masya Allah. Jadi apa yang kita nak cakap hari ni, Masya Allah? Saya ni anak yatim piatu, Ustaz. Nak cari keridhaan Allah, tapi yatim piatu ni, Ustaz, saya susah, Ustaz, dalam hidup saya. Nabi Muhammad SAW yatim piatu di usia yang muda. Saya nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz, tapi apakah daya saya ni, Ustaz? Saya orang susah. Nabi Isa alaihissalam sepanjang hayatnya ada 2 helai jubah saja. Nabi Isa sepanjang hayatnya ada 2 helai jubah saja. Itu pun sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa sempat sedekah 1 helai jubah pada orang yang lebih susah. Masya Allah. Kita susah-susah pun ada juga bantuan. Tidak kan? Masya Allah. Mai bulan Ramadan hari itu, macam-macam bantuan. Kadang kita tak pergi cari, orang cari mai bagi kat kita pun ada. Susah apa? Tunggu. Mai PKP, Masya Allah. Merata tempat mereka letak gerabak kat saya pun tak tahu. Berlambak makanan mereka letak, siapa nak ambil lah, Masya Allah. Susah apa? Kan? Sekurang-kurangnya kita dapat bantuan. Kan? Saya ni memang, Ustaz, saya nak cari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diri saya ni, Ustaz, sakit, saya tak sihat, Ustaz. Nabi Ayub alaihissalam, Allah uji dengan sakitnya. Terlantar, Masya Allah. Tidak ada siapa posisinya. Penyakit misteri lah. Kita tak payah cakap penyakit apa. Ada juga lah kita ketelanjuran berbicara dalam kita nak berkata-kata, kadang-kadang keluar benda-benda yang tak sepatutnya, Masya Allah. Seronok nak cakap ni betul, tapi kadang-kadang ada keluar sesuatu yang tak baik, Masya Allah. Tu kita kena berhati-hati.
Kadang begitu juga bila kita berbicara berkenaan dengan para anbiya ni, masya-Allah kena jaga-jaga. Sakit tu sakit lah. Siapa sakit? Nabi sakit, Nabi ni sakit, Nabi tu sakit, cukup sekadar itu kita full stop. Dia disiplin ilmu ni kadang-kadang bila sebut sakit, dia pergi korek sakit apa? Pula ada. Itu mengaibkan seorang Rasul, mengaibkan seorang Nabi. Kadang-kadang kita dengar, masya-Allah, para asatidzah dia mencerita, ikut dah dia. Oh, Nabi Ayub sakit kulit, keluar ulat. Allah. Yang tu tak perlu cerita lah. Cuba kalau orang kata kat kita, Ustaz Jamugam tadi tengok ada ulat keluar daripada kaki dia. Perempuan orang tak main salam dengan saya. Masya Allah. Jadi tak perlulah sampai ke dalam tu kita ni. Cukup sekadar kita tahu baginda sakit. Tu saja, masya Allah. Ada kalau dia seronok dia nak bicara ni, dia nak cakap, dia hantam habis semua, masya Allah. Kononnya macam dia pergi tengok. Masya Allah. Sakit misteri, masya Allah, tabarakallah. Jadi apa alasan kita nak bagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya sakit tengok Nabi Ayub alaihi salam. Gitulah kalau kita tengok, masya Allah, sirah kebanyakan nabi ni semua masing-masing ada sesuatu kisah yang boleh memotivasikan diri kita untuk terus, masya Allah, kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diri saya pernah diuji, diri tuan-tuan pernah diuji, saya diuji, masya Allah, lagi dahsyatnya ujian juga, saya pun pernah terima. Macam tadi Ustaz umum berbagai-bagai agama, masya Allah. Saya pernah anuti 4 agama dalam hidup saya. Tak pernah saya dihalang dalam keluarga saya. Apa saja agama, mereka bereda. Mak ayah saya tak kacau. Mai masuk Islam saja kena menjauh. Lain-lain kena halau daripada rumah terus, masya Allah. Keluar sajalah, tak payah duduk dengan kami dah, masya Allah. Ujian tu. Saya pula pengalaman kerja tu tak ada. Pengalaman buat berniaga tu ada tak? Lain-lain pergi merayu dekat dekat Bagan Jerman kalau tak silap. Sebelah Subaida, restoran Subaida tu ada satu kilang buat kopi. Brazilian Coffee House kok dululah, lah ni tak tahu apa nama dia. Sebelah dia kan ada kan kilang buat kopi. Saya pernah pergi merayu dekat dia minta kerja. Lalu dia bagi jugalah kilang buat kopi, masak kopi. Tu dia, masya-Allah, kerja dia, ya Allah. Balik rumah mandi keluar kopi je. Tu jadi macam kopi. Ya Allah. Macam-macam pernah dilalui. Puasa sunat tu banyak kali. Betul ada duit. Ada tengok duit siling, beli roti gardenia. Lepas tu saya dengan gardenia ni banyak sejarah. Masya-Allah. Lepas tu gatai pergi menikah pula. Menikah pula lagi sempoi, buy one free two, beli satu percuma dua. Kahwin janda wal balu, masya-Allah. Kan? Nak dua percuma. Masya-Allah. Nak jaga mereka, ya Allah. Dan saya tak ada kerja tetap. Kata tempat saya pergi KL, saya pergi Shah Alam, saya pergi Port Kelang, saya pergi Kelang, masya-Allah. Bawa diri. Lah ni isteri saya sendiri kata, dulu Allah uji kita bang, tapi nampak macam sekejap saja hujan tu noh. Pasal apa kita kata sekejap tu? Sebab bila kita mencari keridhaan Allah ni, ujian itu nampak macam ringan, masya-Allah. Ujian tu nampak ringan dalam diri kita, masya-Allah. Kalau ada kita komplain berkata, Ustaz, pasal apa Ustaz? Satu pi, satu mai. Satu pi, satu mai. Awak saya saja Ustaz jadi macam ni. Apabila kita tak mencari keridhaan Allah, maka macam inilah percakapan kita, pertuturan kita. Kadang akhlak kita pun jadi macam tu. Masya-Allah. Sebab tu ulama kata kena cari keridhaan Allah, kerana kita nak dapat keringanan di dalam ujian yang Allah tetapkan pada kita. Masya-Allah. Apalagi sebab kita nak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita nak hidup selamat di atas dunia ni. Apa yang kita tak selamat Ustaz, kita memang sudah selamat dah. Dulu ada penjajah, sekarang penjajah sudah tak ada dah. Yang ada tu Mak Saleh, tadi pun saya sempat jumpa Mak Saleh seorang dekat Masjid Padang Ibu daripada Australia. Masya-Allah, dia main-main motocross dekat sini. Jadi jumpa dia, bagi salam. Subhanallah, Mak Saleh Australia. Ada sekarang ni semua pelancong Ustaz, bukan penjajah. Apa yang kita tak selamat? Baik, kita bukan nak selamat dari segi undang-undang. Kita nak selamat dari segi ancaman iblis laknatullah.
Iblis laknatullah. Kenapa? Kerana mereka ni memusuhi kita seawal kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat, disebabkan kita lah mereka diusir daripada syurga. Tidak, masya-Allah. Mereka tak mau bila Allah Subhanahu wa taala minta iblis ini sujud pada Nabi Adam alaihissalam, dia pun tak mau. Asalnya mereka juga di kalangan para malaikat, masya-Allah. Tetapi disebabkan keengganan mereka, mereka engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah antara sebabnya mereka diusir, kerana Allah cipta manusia. Jadi musuh kita yang utama yang ada dengan kita senantiasa, yang sedang mengganggu gugat kita ni adalah iblis laknatullah. Masya-Allah. Lepas tu kita nak selamat. Tengok. Saat dia masya-Allah, saat dia diusir daripada syurga, dia sumpah depan Allah. Dia sumpah. Dalam surah Al-Hijri ayat 39 kalau tak silap saya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Mungkin ini ajaannya, masya-Allah. Berkata, ya iblis, wahai Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan aku sesat, maka aku akan jadikan maksiat ini nampak indah bagi penduduk-penduduk dunia. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku pasti akan sesatkan mereka semua. Ini sumpah dia. Cuba tengok hari ini, masya-Allah tabarakallah, orang senang buat maksiat daripada nak buat ibadat. Tempat-tempat maksiat lebih penuh daripada penuhnya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Tambahanlah ni pula, ya Allah, raya macam mana saya pun tak tahu. Memanglah raya terkejut, tapi takkan terkejut sampai hari ni. Tidak. Keluar tak balik rumah, terkejut sampai macam tu. Oh. Dia mengilau sana, dia mengilau sini, ya Allah, jalan jam sana, jalan jam sini, masya-Allah. Kita ni balik kuliah, tanya ustaz pun, nak berhenti mana-mana kedai nak makan pun tak ada tempat pun. Lai-lai pergi 7E beli roti je. Makan roti, balik rumah. Pui nasi kandak penuh sana, penuh sini, penuh joli sakan, masya-Allah. Terkejut juga kita tengok. Upah-upahnya bukan apa, 10,000 punya besar. Duit KWSP. Oh, joli sakan, masya-Allah. Tak salah nak ziarah, nak keluar pergi makan dan sebagainya. Apa salahnya guna peluang ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih? Bawa keluarga bersama-sama ke rumah Allah, ajar anak-anak, masya-Allah, pijak tangga masjid, masya-Allah. Jadi dia tengok hari ni, masya-Allah tabarakallah, manusia ni dia lebih senang buat maksiat daripada dia senang nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Ancaman iblis laknatullah. Berapa banyak suami yang menderhakai isteri-isteri mereka. Berapa banyak isteri yang menjadi nusyus kepada suami mereka. Semua ancaman iblis laknatullah. Berapa banyak anak-anak yang menjadi anak-anak derhaka kepada mak ayah mereka. Pasal apa? Puncanya adalah apa ni, masya-Allah, kacau bilau iblis laknatullah. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam punya kisah, baginda bermimpi sembelih anak dia Nabi Ismail alaihissalam. Lani punya anak-anak mimpi apa, tetapi sembelih bapa dia. Berlambak bapa kena sembelih, masya-Allah. Dia mimpi kan mabuk betul pun kata. Ya Allah. Puncanya adalah iblis laknatullah. Bila dia bersumpah sebegitu, maka Allah jawab balik. Apa Allah jawab balik kepada iblis? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Hai iblis, kau dengar elok-elok, kata Allah. Engkau ni tak ada kuasa ke atas hamba-hamba aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu ni tak ada kuasa ke atas hamba-hamba aku. Melainkan, tu hujung ayat, illa man ittaba'aka minal ghawin, melainkan mereka yang telah sesat. Melainkan mereka yang telah sesat. Ini yang kita kena fokus benda ni. Melainkan mereka yang sesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita kena ingat, tuan-tuan, ayah, ibu-ibu, adik-adik yang ada di sini.
Allah Subhanahu wa taala nak bagi hidayah pada seseorang tu, tak ada satu kuasa di dalam dunia ini, di alam ini yang mampu menghalang hidayah Allah itu. Begitu juga bila Allah telah putuskan sesatnya seseorang itu, maka tidak ada satu kuasa dalam dunia ini yang mampu menyelamatkan dia. Masya Allah, sebab itu jangan cari kesesatan. Senantiasa kena hidup dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hanya hidayah Allah yang dapat selamatkan kita. Macam mana saya dapat 16 tahun dulu, Masya Allah. Tahun 2000 saya dapat hidayah ni, umur saya 8 tahun saya dapat laungan azan subuh. Tapi nak dapat Islam tu bukan senang. Sampai umur saya 27 tahun baru saya masuk Islam. Dalam tempoh 19 tahun tu saya mencari kebenaran dalam berbagai-bagai agama. Yang lain saya pernah nuti, Masya Allah. Saya tak mau salahkan mana-mana agama, tapi yang kalau kita tengok, Masya Allah, yang sebenarnya itu adalah Islam. Ya, yang sebenarnya itu adalah Islam. Satu-satunya agama yang Allah sebut dalam Quran itu pun adalah Islam. Inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah ialah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganuti agama lain selain daripada Islam, maka mereka adalah di kalangan orang-orang yang rugi. Surah Al-Imran yang 19 tadi, yakni surah Al-Imran ayat yang ke-85. Masya Allah. Allah ma'ala. Orang yang ada Islam dengan dia ini, Masya Allah, tabarakallah, adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita kena ingat. Orang yang ada Islam, yang pegang pada Islam ni adalah orang yang mulia. Bukan saya kata Amirul Mukminin yang pertama, khalifah yang kedua, Sayyidina Ammar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia sebut, bila waktu pemerintahan Sayyidina Ammar. Era pemerintahan Sayyidina Ammar ini ada dua kuasa besar. Satu Rom, satu lagi Parsi. Tapi Sayyidina Umar ini dia berjaya buka banyak wilayah Islam. Itu hebatnya Sayyidina Umar. Dia buka banyak wilayah Islam sehingga Baitul Maqdis itu jatuh di bawah tangan umat Islam. Subhanallah. Ya, kita dah gaduh sampai sekarang Baitul Maqdis ini berjaya ditawan oleh umat Islam. Era pemerintahan Sayyidina Umar. Jadi orang duk jemput Sayyidina Umar ni pergi ke Baitul Maqdis untuk raikan kemenangan tu. Sayyidina Umar pergi. Orang terujah nak tengok siapa Sayyidina Umar ini. Pakai elok-elok, duk tunggu Sayyidina Umar mai. Sampai-sampai Sayyidina Umar, Masya Allah, semua terkejut. Dia pun terkejut tengok Sayyidina Umar. Pasal Sayyidina Umar dia pakai baju paling lekeh di sana. Baju yang paling biasa, baju yang paling lekeh dia pakai di sana. Orang mula kata dekat Sayyidina Umar, apa punya pemimpin pakai baju macam ni lah, macam-macam dia kata dekat Sayyidina Umar. Sahabat baik kepada Sayyidina Umar, Ubaidillah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, pitogok Sayyidina Umar. Umar, kau seorang pemimpin yang cukup bagus, tapi hari ini kau sangat mengecewakan. Sayyidina Umar tanya, kenapa? Tengoklah cara kamu pakai baju ni macam mana ni. Sayyidina Umar jawab balik. Apa kata Sayyidina Umar? Inna kunna azilla qaumin fa'azanallahu bil Islam famahma natlaqul izzata bighairi ma azanallah azalanallah. Inna kunna azilla qaumin, kata Sayyidina Umar, kita ni asalnya satu kaum yang hina. Kita ni asalnya adalah satu kaum yang hina, walaupun dia rujuk pada bangsa Arab, tapi kita ambil sebagai pengajaran untuk diri kita sama. Fa'azanallahu bil Islam, kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma natlaqul izzata bighairi, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, ma'azanallah azallanallah, kemudian dia kembali hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mananya tidak ada kemuliaan dalam diri kita hari ini melainkan kemuliaan Islam yang Allah kurniakan pada kita ni, masya-Allah. Tuan-tuan, kalau kita pegang pada Islam ni, mulianya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, masya-Allah, iblis ini dia cari jalan macam mana nak memperdayakan kita. Maka tu yang Allah jawab balik, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Hang tak ada kuasa ke atas hamba aku yang Islam ni, masya-Allah, melainkan mereka yang sesat. Masya-Allah, tabarakallah.
Sesat ni macam mana sesat? Dia ada banyak tarikh dalam sesat. Tapi kalau tanya saya lah, pendapat saya, orang yang sesat ni macam mana? Orang yang tak pegang pada ajaran Islam. Ini sesat. Masya Allah. Orang yang tak boleh hidup di dalam sibagah Islam, iaitu sibagatullah, iaitu sibagah Islam ni, acuan Islam ni, maka mereka ni semua sesat. Masya Allah. Sungguh. Tengoklah hari ni, Masya Allah. Kadang berpakaian, tapi pakai macam mana kita pun tak tahu. Kadang pakai tudung, tapi tudungnya macam mana kita pun pernah tengok. Masya Allah. Saya pernah tengok ada seorang kakak tu dia pakai tudung. Dia gulung. Kepala dia keluar macam bunga ros tepi ni. Oi, Masya Allah. Dia gulung saja. Saya amak kat dia, kak, daripada kau letak bunga ros ni, baik letak piring astro lagi bagus. Kau kita boleh tengok astro lagi bagus. Masya Allah. Di mana pun boleh tengok astro kan. Masya Allah. Kata tu kan. Masya Allah. Sebab tak boleh bawa, tak boleh hidup di dalam Islam. Dia tak boleh pegang pada ajaran Islam. Sesat, Masya Allah. Tengok hari ini, Masya Allah. Gaya kita berfashion. Tidak ada salah sikit pun di dalam Islam nak berfashion. Islam benarkan. Tetapi ikut pada garis panduan lah, Masya Allah. Gaya gunting rambut kita pun sekarang dah lain macam kan, Masya Allah. Kan? Sini langsung tarak, tengah-tengah je ada rambut. Ada, Masya Allah. Saya budak sekolah, tingkatan 5, saya dah tengok. Saya panggil mak dia, saya kata, kak berhentilah beli penyapu kak. Wah Ustaz, terbalikkan anak kamu sapu dia, penyapu ada tengah-tengah kepala dia. Tidak kan, Masya Allah. Dia ikut gaya siapa? Allah bagi kita mak ayah untuk apa? Untuk apa? Sayang mak ayah kita. Kan? Jaga mereka elok-elok. Hormat pada mak ayah kita. Taat pada mak ayah kita. Allah bagi suami. Untuk apa? Hormat pada suami, taat pada suami. Yang Allah suruh ikut tu siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh ikut Nabi Muhammad, masya-Allah tabarakallah. Nabi gunting rambut macam tu lah. Tadi baru ustaz abang ajak kan? Masya Allah. Nabi gunting rambut macam tu kah? Potong sini, tengah-tengah aja ada. Masya Allah, Nabi punya segak, ya Allah. Penampilan Nabi cukup segak, Masya Allah. Sayyidina Al-Barah bin Azib radhiyallahu anhu, pada dalam satu hadis dia sebut, Masya Allah. Dia tengok satu petang Nabi keluar dengan rambut jumah ni dia belah tengah, macam basah sikit. Belah tengah. Hujung rambut sampai dekat bahu. Itu jumah. Nabi ada 3 pattern rambut kalau tak silap. Jumah, lima, wafra. Masya Allah. Jumah ni dia panjang. Hujung rambut kena bahu. Dengan memakai hula warna merah. Dia kata, aku tengok Nabi, aku tengok alam ni, tak ada satu benda yang lebih indah daripada Nabi SAW. Masya Allah. Segak Nabi. Penampilan cukup jaga. Kita kadang-kadang jin selok pun dia suka pergi bagi koyak. Tidak kan? Masya Allah. Puncanya pasal apa? Pasal tak pegang pada sibagah Islam. Ini Allah sebut illa man ittaba'aka minal ghawin, melainkan mereka yang sesat. Masya Allah. Kerana kita kena sentiasa ingat ancaman musuh kita apa dia? Iblis laknatullah. Sebab tu kita kena cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang seterusnya, kenapa kita perlu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala? Kerana kita ni datang daripada Allah dan kita sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati malam ni, tinggal anak, tinggal bini, tinggal harta, tinggal semua. Esok sudah sampai ke alam yang seterusnya. Kan, Masya Allah. Dan harus kita kena ingat, kata ulama, setiap satu alam yang kita nak berpindah, yang kita nak pergi, akan menjadi alam yang lebih dahsyat, lebih mencabar daripada alam sebelum. Maknanya daripada alam ruh kita dipindahkan ke alam rahim ibu kita. Alam rahim adalah alam yang lebih dahsyat daripada alam ruh. Selepas pada itu kita datang ke alam dunia. Maknanya alam dunia akan jadi alam yang lebih dahsyat daripada alam rahim. Lepas pada ini, sudah bersediakah tidak bersedia, sukakah tak sukakah, maukah tak maukah, kita akan dipindahkan ke satu lagi alam yang sedang menanti ketibaan kita, alam kubur ataupun alam barzakh.
Maknanya alam kubur atau alam barzakh akan menjadi alam yang lebih dahsyat daripada alam dunia. Mau tak dahsyatnya. Berapa ribu tahun kena duduk sana. Sini 60, 70, sana ribuan tahun sehingga berlakunya kiamat. Selepas pada itu, Masya Allah, tabarakallah, kita akan dibangkitkan ke satu lagi alam. Alam mahsyar. Maknanya alam mahsyar akan jadi alam yang lebih dahsyat daripada alam kubur. Alam barzakh. Alam mahsyar ni pula macam mana? Alam barzakh ni pun macam tu teruk. Masya Allah. Dahsyatnya. Nabi pernah bermimpi. Ini hadis riwayat Bukhari kalau tak silap saya. Panjang hadis dia tu. Nabi bermimpi sampai ke alam barzakh. Dibawa oleh malaikat Jibril AS. Ditemani dengan malaikat Mikail AS. Nabi mimpi sampai ke alam barzakh. Sungguh dahsyat, sungguh menggerunkan, Nabi kata. Antaranya muka manusia ni dibaling dengan batu, malaikat baling batu, kacai muka dia, sambung balik, baling lagi, kacai muka dia, sambung balik. Mulut manusia dipenuhi dengan tanur, tanur ni dia bahan bakar. Nabi kata manusia berenang atas lautan darah, bukan kolam, bukan sungai, bukan tasik, tapi Nabi kata laut. Selagi kita pergi Bagan Ajam tu, pantai tu, kan? Pergi tengok kat laut tu, cuba bayang tengok semua air laut tu tukar jadi darah. Manusia berenang atas lautan darah. Ni di alam barzakh Nabi nampak, Masya Allah. Kalau barzakh saja sudah jadi macam tu, apatah lagi mahsyar. Mahsyar pula macam mana? Kan? Maknanya setiap alam yang kita nak pergi ni akan menjadi alam yang sangat dahsyat, sangat mencabar bagi diri kita. Mahsyar pula macam mana? Nabi pernah sebut di dalam satu hadis yang sahih. Innakum tuksharuna yaumal qiyamah ala ardin bayda. Afra'in faqad satinaki laisa fiha alamul hatta kama qala. Tu Nabi kata innakum tuksharuna yaumal qiyamah. Kamu semua ni akan dibawa pergi ke satu tempat pada hari kiamat, kata Nabi. Apa tempatnya? Ala ardin bayda. Di atas sebidang tanah yang luas, kata Nabi. Luasnya macam mana? Sejauh mata memandang. Yang berwarna putih. Mahsyar ni putih. Warnanya putih. Maksudnya Nabi kata apa? Afrad. Afrad ni apa dia? Merah. Merah kemerah-merahan. Putihnya mahsyar akan tukar menjadi merah. Pasal apa? Panas yang terik. Panasnya macam mana? Faqad satinakid. Seperti roti yang sedang dibakar, kata Nabi. Masya Allah. Pasal apa dia jadi macam tu? Bahang daripada api neraka. Bukan api, tetapi bahang yang keluar daripada api neraka tu akan tukarkan mahsyar yang putihnya tu kepada merah kemerah-merahan dengan panas yang terik. Kita akan ada di situ nanti. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana kita nak melalui semua ini dalam hidup kita? Iaitu dengan mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh. Dunia ni lain cerita. Tu yang tadi saya kata, dunia ni kalau kita susah ada orang boleh tolong kita. Kan? Dulu saya pernah aksiden sekali bawa motor. Pergi baca khutbah dekat Sungai Bakap. Habis khutbah kuliah muslimat pula dekat Sungai Petani. Lepas asar. Tadi saya fikir kalau bawa kereta memang sangkut jam. Saya bawa motor lah. Motor saya pun memang SYM. Syah yang menunggang. Elok mai dekat roundabout Alagapah tu, Masya Allah. Kereta jam. Tiba-tiba satu kereta tu dia terkeluar. Saya tak dapat elak. Saya terus langgar kereta tu. Langgar. Saya tutup mata. Saya doa, Ya Allah. Jangan patahkan tulang-tulang aku, Ya Allah. Aku kena ceramah ni. Buka-buka mata. Alhamdulillah saya hidup lagi. Cuma saya nak bangkit tu tak boleh. Awak tak boleh bangkit ni. Pinggang aku patah ke apa? Gerak-gerak pinggang. Okey, pinggang elok tak sakit. Habis kaki patah ke? Dia tendang-tendang kaki pun elok. Habis awak tak boleh bangun ni. Tengok-tengok motor saya tu ada atas badan saya. Masya Allah. Mai satu Cina. Lu okey kah? Okey apa? Angkatlah motor dulu baru motor okey kata okey. Betul lah dia pun angkat naik. Masya Allah. Buat macam ni. Alhamdulillah tak ada apa yang patah. Cuma tangan dah. Daripada sini sampai ke siku tu darah. Darah memang luka di sini. Itu hikmah Allah jadikan hitam parut tak nampak. Masya Allah.
Saya telefon isteri saya, yang abang aksiden ni. Abang, dia kata, ni, aku kalau boleh telefon, aku tak mati lagi lah, mainlah ambil. Oh, iyalah, dia main ambil. Dia main ambil saya. Pipi dekat Masjid Batu Permantan Pau kan, Masjid Batu, saya berhenti dekat situ. Berhenti pergi basuh lah, lepas siang yang dia lekat, darah ni semua saya lak habis. Buang. Lepas tu saya duduk dalam kereta, bini saya tanya, bang, klinik ke hospital? Tak, pergi Masjid Mata Merangan dekat Sungai Tani. Awak, kuliah Muslimat. Kuliah apa? Aksiden dia tu? Tak apalah, pergi. Dah, kita pergi klinik, Ustaz. Kalau abang malas nak cakap, main nombor telefon pengantar kuliah tu, saya kata, Ustaz Syamuga insiden. Ni, hang duk dia, hang bawa kereta, hang bukan tahu apa. Tak apa. Abang yang sakit, dia pun bawa. Saya pun pergi kuliah Muslimat. Umur orang perempuan, malu-malu. Masya Allah. Saya pun ceramah. Tak sampai 20 minit saya berhenti. Saya kata, saya minta maaf, saya tak boleh. Saya pening-pening, kepala saya sakit, saya nak pergi klinik. Lepas pun angguk, baik Ustaz. 20 minit aja saya berhenti kuliah. Habis kuliah tu, Masya Allah. Setiap seorang main bagi duit. Ustaz nak RM10, Ustaz pergi klinik. Ustaz RM20, Ustaz RM50 pergi klinik. Hari tu saja saya balai RM900. Masya Allah. Itu yang saya katakan isteri saya. Hang tak tahu apa, hang bawa kereta sudah, Masya Allah. Kalau saya ikut dia pergi klinik, saya kena keluar duit saya. Tidak. Hani pergi 20 minit saja, tunjuk buka welfare aja, 900 saya balai. Masya Allah. Orang tolong. Tu orang tolong, Masya Allah. Banyak orang tolong saya. Cina main angkat motor, Masya Allah. Orang India pun ramai main. Anik lu okey tak? Dia ingat dia punya geng ke apa, tak tahu lah. Masya Allah kan. Lu okey tak? Saya okey lah, anik saya okey. Masya Allah. Itu dunia. Kan? Dunia. Abang lah dekat kampung tu ada orang susah, anak-anak dia ramai ke apa, Masya Allah. Mesti esok orang sudah pergi tolong. Dunia. Tapi selangkah sudah masuk ke alam yang seterusnya, tak ada siapa yang dapat menolong kita. Melainkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu sebab ulama ajak pada kita perlu mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Saya masuk ke topik yang kedua pula. Ustaz, memang kita nak mencari keredaan Allah. Dan saya sendiri pun nak cari keredaan Allah, Ustaz. Cuma nak tahu caranya macam mana, Ustaz, nak mencari keredaan Allah. Ini penting. Macam mana kita nak mencari keredaan Allah? Memang semua kita perlukan keredaan Allah. Tapi macam mana caranya kita nak memperolehi keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak cara dia. Tapi saya kongsi yang setakat saya mampu. Nah, Masya Allah. Antara salah satu cara yang ulama mengajar kepada kita untuk kita mendapatkan keredaan Allah, cara untuk kita mendapatkan keredaan Allah ialah melalui keredaan diri kita sendiri. Kata ulama, kalau kita redha dengan diri kita, maka Allah akan redha dengan diri kita. Faham tak? Kalau kita redha dengan apa yang berlaku dalam diri kita hari ini, maka Allah redha dengan kita. Masalahnya, kita redha tak dengan diri kita? Ramai tak redha. Ramai tak redha. Kata sesetengah ulama, ini perbahasan ulama, saya tak kata benda ni khati'in. Kata ulama, sebelum kita nak dilahirkan ke dunia ini, Allah akan panggil roh kita. Allah panggil roh kita, Allah buka hijab. Allah tunjuk pada roh kita daripada kita lahir sampai kita mati. Semuanya roh kita akan nampak. Dia akan lihat. Dia lihat. Kalau dia tak suka, maka dia akan bagi tahu dekat Allah, saya tak berapa suka, saya tak mau macam ni. Maka kita tak lahir, kata ulama. Seandainya roh tu tak setujulah. Wallahualam. Sebab tu berlaku keguguran, mati dalam kandungan, lahir-lahir mati, wallahualam. Dan ini perbahasan ulama. Saya tak kata benda ni qat'i, kan, masya-Allah. Ulama kalau berbahas memang ada dia punya asasnya tu, masya-Allah. Kan? Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan perasan tak, kita pergi duduk dalam satu majlis ke, kita pergi majlis ilmu ke, atau pergi kenduri ke mana-mana, kita rasa macam aku macam pernah tengok ustaz ni ke mana pun tak tahu lah. Pernah rasa tak macam tu kan? Tapi padahal kita tak pernah tengok. Macam pernah tengok ustaz ni ke mana tak tahu. Ataupun kita pergi satu kenduri ke apa, kita rasa macam pernah hadir ke kenduri ni. Aku macam pernah main ke tempat ni. Bila tak tahu. Ada pernah rasa tak?
Atau kata ulama, kadang imbasan itu dia akan mai. Yang roh kita lihat di alam masa Allah buka hijab tu, imbasan tu kadang-kadang dia mai. Wallahu alam, masya-Allah. Nah, ini perbahasan ulama, cuma kita ambil sebagai pengetahuan. Nah, masya-Allah. Yang kita besar panjang ni apa cerita? Kita adalah antara yang setuju nak lahir, tapi lahir-lahir apa jadi pada kita? Masya-Allah. Macam-macam penyakit tu ada, semuanya berpunca daripada hati. Saya heran, saya tengok 16 tahun saya dalam Islam ni, masya-Allah. Perangai kita ni, ya Allah, makin lama makin teruk. Yang ada ilmu pun teruk, yang tak ada ilmu pun teruk, masya-Allah. Yang ada ilmu nak tunjuk belaga, dia paling pandai, masya-Allah. Mengaji sampai level doktorat, tapi masya-Allah bukan dia gunakan ilmu itu untuk menyatu padukan umat, tapi dia nak berlaga-laga, masya-Allah. Ada jenis macam tu pun. Saya dah tengok, masya-Allah. Orang buat masjid pun salah, orang buat mahat pun salah, semua salah. Nak kutip dana sikit pun dah kata macam-macam dah. Masya-Allah. Baru ni Ustaz Abdullah Khairi kena kot, kalau tak silap saya. Kesian dia buat kubah, hantu pun mereka nak cakap. Jujurnya dia cakap. Dia nak buat kubah. Kalau dia kata saya nak buat masjid, tak jadi masalah dah, tak jadi isu. Cuma dia kata dia nak buat kubah. Sebab apa? Memang betul dia nak buat kubah. Tapi orang kata macam-macam dekat dia. Apa kubah sampai 1,5 juta lah, hanilah. Hampa pergi tengok macam mana dia buat tu. Dia bukan guna duit semata-mata duit kutipan. Kalau pergi sembang dengan dia, kadang dia ambil duit keuntungan dia berniaga tu, dia masuk juga dalam tu. Kita tak tahu. Bagi saya ni bukan orang duk kutuh dia ni bukan pasal nak menegakkan kebenaran, tapi yang kutuh dia sebenarnya dengki. Dengki, sakit hati ni. Ini punca di sini, masya-Allah. Kita kena jaga satu perkara dalam hidup kita yang mungkin kita lupa. Allah Subhanahu wa taala tak pandang pada suwarikum wa amwalikum, kata Nabi. Rupa kamu macam mana, harta kamu banyak mana, Allah tak pandang. Ya Allah tengok apa dia? Hati. Amalan kita kadang-kala bagus. Puasa, masya-Allah, puasa sunat, masya-Allah. Kadang bangun tahajud, subhanallah. Sedekah, subhanallah. Tapi soal hati ramai gagal. Betul tak? Ramai gagal, masya-Allah. Tu ada hadis Nabi. Hadis dia panjang lebar, masya-Allah. Hadis berkenaan dengan halal dan haram. Di hujung tu Nabi sebut, wa inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah di dalam badan manusia ni ada seketul daging, kata Nabi. Iza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu, semua jasad dia baik. Wa iza fasadat, kalau dia buruk, fasadal jasadu kullu, buruklah semua jasad dia. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itulah hati kamu, kata Nabi. Hari ini masya-Allah tabarakallah, ramai kita gagal dari soal hati. Betul. Kadang mulut tak bicara, tapi hati bicara. Ada seorang wali Allah ni, isteri dia tu minta izin nak pergi ke kenduri. Dia benarkan. Dia kata pilah. Tapi dia pesan, bila kamu sampai dekat kenduri itu, jangan mengumpat, jangan duduk bersama orang mengumpat, jangan sembang benda yang tidak ada manfaat. Dia pun mengaku baik. Tapi wali Allah ni pesan, kau sampai dekat kenduri itu, ambil segelas air dan minum. Tapi jangan telan ayam tu, jangan ludah ayam tu. Simpan ayam tu dalam mulut kamu, dia pesan. Dia simpan dalam mulut. Dia isteri yang solehah, dia pun buat. Dia pipi kenduri itu, dia ambil segelas air, dia minum. Dia tak telan, dia tak ludah. Dia simpan macam ni. Sampai habis kenduri, dia balik rumah, wali Allah tu panggil isteri dia. Ada dah air di dalam mulut kamu. Dia pun angguk. Kalau dia kata ya, terkeluar habis semua. Dia angguk. Maka wali Allah tu bagi satu bekas pada dia. Ludah air tu dalam. Isteri dia ludah. Poing. Air yang terbit daripada mulut si isteri dia tu semua tukar jadi warna merah. Air tu tukar jadi warna merah. Terperanjat isteri dia tu. Hai, saya minum air biasa saja. Kenapa sewaktu air itu berada di dalam mulut saya tukar jadi warna merah? Apa penyakit saya? Maka jawab si wali Allah tu kepada isteri dia.
Walaupun mulut kamu terkunci, kamu tak cakap apa-apa, pasal ada ayat kan. Tapi hati kamu berbicara. Hati kamu ni maki orang, kata pada orang, mengumpat orang dalam hati. Kita lupa itulah tempat Allah menilai kita sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Kadang ni amai sema, Ustaz, sihat Ustaz, sihat. Dengar Ustaz kena COVID? Kena. Okey, lah ni okey Ustaz. Alhamdulillah, dah okey dah. Saya dengar-dengar terkejut Ustaz. Tu saya doa minta Ustaz sihat. Tapi dalam hati pun, doa apa minta long COVID dia ni selamat cepat. Masya Allah. Kadang Ustaz baca imam baca surah panjang. Dia duduk belakang dia buh imam. Tidak. Dia ni asyik-asyik surah gajah saja. Esok confirm dia tamat sembahyang sini. Kan? Hati inilah tempat Allah menilai kita, Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu Masya Allah kita kena redha dengan apa yang ada pada diri kita hari ini. Terima sebulat-bulatnya. Kalau hari ini kita ditakdirkan sebagai seorang pesawah, itulah yang terbaik Allah buat bagi kita. Kalau hari ini Allah jadikan kita sebagai seorang petani, maka itulah yang terbaik bagi kita. Kalau Allah jadikan kita ni sebagai seorang pekerja kilang, itulah yang terbaik Allah sudah buat bagi kita. Tapi manusia lazimnya dia tak boleh terima keadaan ni. Dia suka tengok orang, dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Tidak, masya-Allah. Sikit pun tak boleh tengok. Saya pernah baca satu artikel, antara orang kaya di Malaysia, nama dia ada dalam list orang-orang kaya di Malaysia. Harta dia 8 bilion. Harta dia 8 bilion. Masya-Allah, 20 keturunan makan tak habis. 8 bilion. Tengok-tengok hutang dia ada 36 bilion. Tu dia. 4 kali ganda daripada harta dia. Rasa-rasanya dia tidur nak malam. Dia kena fikir pasal gaji pekerja dia, bonus depa, income tax, zakat, apalagi saham, ahli-ahli lembaga, macam mana nak bagi syarikat untung. Macam-macam dia duk fikir. Kita ada tak benda tu? Tak ada. Mananya yang ada dengan kita hari ini, itulah yang terbaik Allah sudah bagi pada kita. Pasal apa nak fikir pasal orang, Masya Allah? Pasal apa? Lagi kita compare diri kita dengan orang lain, lagilah kita akan sakit hati, Masya Allah. Baik fikir pasal diri kita, Masya Allah. After all, dia keluar macam-macam bahasa. Kita nak hidup lama mana di atas bumi ini, Masya Allah. Kita tak tahu. Kalau esok Allah takdirkan kita mati pun kita mati, Masya Allah. Tengok sombong. Ya Allah, ya Tuhan kami. Aku tadi ustaz bawa pasal sombong. Allah bagi kita Ramadan hari itu suruh kita muhasabah diri kita. Nak sombong pasal apa? Saya Tan Sri, harta saya 30 juta. Cash saja ada 25 juta. Saya dengan kerabat diraja boleh makan satu meja. Masya Allah, bagusnya. Hang gunalah kedudukan hang sebagai Tan Sri, hang gunalah 25 juta hang tu, gunalah harta hang 30 juta tu buka puasa Hawaii. Boleh tak? Tak. Pernah kita dengar buat Ramadan lepas. Sekarang diumumkan waktu berbuka puasa bagi kawasan Tasik Gelugur. 5 suku bagi mereka yang kaya, 7,5 bagi mereka yang miskin dan papa kedana. Ada? Hang kaya lagu mana, kedudukan hang tinggi lagu mana pun, satu waktu imsak, satu waktu iftar Allah bagi. Pasal apa? Allah nak sedarkan kita ni sebenarnya zero value, tak ada apa. Semua kita sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Sayyidina Ali pernah kata. Apa kata Sayyidina Ali? Ajibtu lil mutakabbir alladhi kana bil amsi nutfa wa yakunu gadan jifa. Ajib, dia kata heran aku tengok orang sombong. Heran aku tengok orang sombong. Pasal apa? Sebab kita berasal daripada setitis air mani, nutfa. Wa yakunu gadan jifa. Ujungnya kita akan jadi bangkai, dia kata. Masya-Allah. Awak mati-mati jadi malaikat ke? Mati-mati jadi bangkai, masya-Allah. Apa yang kita nak sombong? Jadi bila kita redha dengan diri kita, boleh terima di mana kita berdiri hari ini, apa yang ada dengan kita, maka Allah pun redha dengan kita. Sungguh, ini caranya, kata ulama. Kadang kita main masjid, orang balai selipar kita. Pernah jadi tak? Saya pergi baca khutbah dekat satu masjid belah Penang.
Selipar saya daripada balai. Khatib pun tak selamat. Oh. Lalah dia bagi selipar jamban tu bagi kat saya. Saya pakai tu minggu depan sahabat saya seorang ustaz pergi baca khutbah. Selipar dia pun daripada balai juga. Bola dah. Tapi yang lucunya, yang balai selipar sahabat saya tu dia pakai jalan dengan selipar tu depan dia. Dia kata ni lah selipar saya dia pakai tu. Dia pergi tangkap kawan tu loku kepala dia. Hang agak-agak selipar ustaz ambil balai. Hui dia rekam balik. Hampa cakap elok dah. Aku bukan balai selipar ustaz. Ustaz yang suruh ambil. Hai. Sahabat saya terkejut. Bila aku suruh ambil, aku muka hang pun tak pernah tengok. Lah, ustaz lupa kah tadi hujung khutbah ustaz kata apa? Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah. Tinggalkanlah yang buruk, ambillah yang baik. Saya tinggallah selipar buruk saya kata ustaz. Masya Allah. Dia faham kau tu. Oh, sahabat saya sedekah tu. Selipar tu kat dia. Ambil tu. Masya Allah. Lazimnya bila hilang benda macam selipar ke apa. Ulama kata apa? Ulama suruh kita buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, berterima kasih kerana yang hilang tu selipar. Nasib baik motor dia tak balai. Yang kedua, bersyukur kerana orang curi barang kita, bukan kita yang curi barang orang. Yang ketiga, ni yang kita tak buat. Apa dia? Doa pada Allah, minta Allah gantikan yang lebih baik daripada yang sudah hilang. Tapi selalu kita buat apa? Kita tengok sebelah ada selipar siapa, balai selipar dia jalan balik. Betul tak? Ni yang kita tak buat. Masya Allah. Redha. Apa yang jadi pada diri kita, redha, Allah redha dengan kita. Baik, yang keduanya, cara yang keduanya, sama sikit. Yang keduanya, cara yang keduanya, macam mana Allah redha dengan kita? Allah redha kita dengan manusia. Siapakah insan-insan itu? Mak ayah kita. Antaranya, mak ayah kita. Sungguh, Masya Allah. Keredaan Allah terletak pada keredaan ibu dan ayah. Ini hadis Tirmizi. Masya Allah. Mak ayah kita redha dengan kita, maka Allah pun redha dengan kita. Masya Allah. Tabarakallah. Tuan-tuan, Masya Allah, Nabi pernah sebut dalam satu hadis riwayat Muslim. Apa kata Nabi? Ragima anfu, thumma ragima anfu, thumma ragima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qal, man adraka abawaihi inda al-khibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Ini riwayat Muslim, nombor hadis 2551. Nabi kata kehinaan, kemudian keinaan. Ragima anfu, thumma ragima anfu, thumma ragima anfu. Keinahan, kemudian keinaan, kemudian kehinaan. Qila man ya Rasulullah? Siapa yang kamu maksudkan ini ya Rasulullah? Maka Nabi kata, siapa saja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, tidak menjadikannya sebab untuk dia masuk ke dalam syurga. Ini Nabi apa? Hina bagi mereka. 3 kali Nabi ulang. Kehinaan. Siapa yang ada mak ayah yang sudah lanjut usia, tetapi tidak menjadikan mereka tu sebab untuk dia masuk ke dalam syurga. Hina bagi orang macam ni. Masya Allah, tabarakallah. Itu jaga mak ayah kita. Mereka redha, Allah pun redha dengan kita. Masya Allah. Tu Allah sebut lagi dalam Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidaini ihsana. Ini dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu, wahai Muhammad, telah perintahkan supaya kamu semua tidak menyembah melainkan dia semata-mata. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Tuan-tuan, Syekh Al-Maraghi bila dia tafsir ayat ni dia baca ayat ni dia kata sangat menggerunkan. Pasal apa? Dalam ayat ini Allah perintahkan kita sembah dia. Lepas sembah Allah, Allah pergi kepada siapa? Mak ayah. Allah tak suruh kita pergi mana pun. Allah suruh kita buat baik kepada mak ayah kita. Maknanya, siapa yang menjadi anak yang derhaka, tak tahulah macam mana punya azab yang Allah nak bagi kepada dia. Itu yang Syekh Maraghi kata, menggerunkan ayat ni. Masya Allah. Mak ayah kita. Masya Allah, tabarakallah. Ihsan ni apa dia? Ihsan yang Allah sebut dalam ayat ni. Ihsan. Ada ulama yang tafsirkan ayat ihsan ni, kata mereka, macam kita nak tutup pintu rumah kan. Pintu bilik kita kan. Kalau mak ayah kita duduk, jangan bagi mereka dengar bunyi pintu tu. Itu. Sampai tahap tu ulama tafsir ayat ni tu ihsan.
Kita jalan depan mak ayah kita, minta laluan. Masya Allah. Kadang kita ni sidai kain kan, kata ulama, kita sidai kain, kita sebelum sidai kita tebar kain tu kan, pak lagu tu kan, bunyi tu jangan bagi mak ayah kita dengar. Itu ihsan kata ulama. Masya Allah. Cuba bayang balik berapa banyak kita sangkut. Bukan takat ihsan saja Allah sebut. Allah sebut apa lagi? Fala taqulu uffin. Jangan kamu sebut ufin kepada mak ayah kamu. Ufin ni apa maksud dia? Adik-beradik Upin dan Ipin kau ustaz pula dah. Ufin ni apa maksud dia? Kata setengah ulama, maksud ufin ini, segala perkataan kita, segala bunyi kita, bahasa isyarat kita, kan? Bahasa isyarat kita yang menunjukkan kita benci pada seseorang. Itu maksud ufin. Macam kita panggil mak ayah kita. Orang tua ni lah ufin. Kadang kita pakai bunyi ish, mak ni lah, ish itulah ufin. Ish. Kadang-kadang kita ada tengok TV, tengok drama Nagin kan, Masya Allah, tengok Nagin, best no. Mak kita dah popek, dah cakap tak berhenti. Kita pun mak, kita tunjuk macam ni. Kita tak cakap, kita tunjuk isyarat. Itulah ufin kata ulama. Tu dia. Dengan siapa? Mak ayah kita. Masya Allah. Kita ada berapa mak ayah? Ulama fiqah membariskan mak ayah kita ada 5 jenis. Ulama fiqah kata ada 5 jenis mak ayah. Siapakah mereka? Yang pertama, ibu dan ayah kandung kita. Yang kedua, ibu dan ayah tiri kita. Mak mati, ayah menikah lagi seorang. Kan? Wanita itu adalah mak tiri kita, mak kita. Ayah meninggal, mak menikah seorang lagi lelaki. Laki itu bapa tiri kita, bapa kita. Yang ketiga, ibu dan ayah susuan kita. Itu mak ayah kita. Yang keempat, ibu dan ayah mertua kita. Yang kelima, ibu dan ayah angkat kita yang jaga kita daripada kecil. Ni 5 jenis mak ayah yang Allah larang kita ufin kepada mereka. Kita tengok kalau mak mentua mai rumah kita kata apa? Mai dah orang tua ni pakai habis pakai aku. Kata, sungguh. Saya berani cakap. Saya seorang menantu misali. Sungguh. Sebab saya jaga mak mentua saya. Saya bagi mak mentua saya makan beras basmati. Jangan main-main tu. Beras basmati. 1 kilo tu yang buat biryani nasi Arab tu kan. 1 kilo pun belah-belah ringgit. Saya bagi mak mentua saya makan 20 kilo sebulan. 20 kilo, 10 kilo, 10 kilo. 2 kampit saya bagi dia makan. Teriak mak mentua saya. Ialah satu-satunya menantu bagi aku makan beras mahal. Saya kata, mak, janji mak sihat, tak apa. Mak memang sihat, kesian hang kena pergi beli beras ni mahal. Bapa hang beli. Mana aku tahu, aku pun akan sedekah beras tu yang pergi bagi kat dia. Masya Allah. Tapi janji bagilah. Masya Allah. Mak ayah kita redha dengan kita, Allah pun redha dengan kita. Jadi jaga mak ayah. Jaga mak ayah, Masya Allah. Macam ayah saya ni, macam tadi Ustaz kata, Sami India paling besar di Pulau Pinang. Tok Wan saya Sami pertama pijak Pulau Pinang waktu penjajahan Jepun. Keluarga saya keturunan semua Sami, Masya Allah. Ayah saya sampai dia mati dia tengok saya. Sampai dia meninggal dia tak tengok saya. Sejak saya dihalau sampai dia mati 12 tahun tu, Masya Allah, tak pernah tengok saya. Yang last saya dapat tengok adalah jenazah ayah saya saja. Masya Allah. Satu-satunya kerabat yang masih ada dekat dengan saya, mak saya saja. Itu pun dah dapat kasih sayang bukan begitu senang, Masya Allah. Cakap pun melalui telefon saja, Masya Allah. Jadi kita yang Allah sudah kurniakan mak ayah, jagalah mereka elok. Kerana keredaan Allah itu terletak pada keredaan ibu dan ayah kita, Masya Allah. Baik, yang terakhirnya, bagaimana Allah meredai kita, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala meredai kita melalui peristiwa. Apakah peristiwa itu? Musibah. Musibah.
Lazimnya bila Allah menimpakan sesuatu musibah pada seseorang itu, apakah sebabnya? Sebabnya satu saja, yang Allah nak redha pada dia, itu. Tapi manusia bila dia ditimpa musibah, dia tak boleh terima. Tidak kan? Awak ustaz, saya saja ustaz, dalam keluarga saya ustaz berlaku kematian berturut-turut. Apa dosa saya ustaz? Ada orang umur dia 90 tahun lebih, sehat wal afiat, boleh bawa kuda. Tak ada kena mengena dengan siapa pun, masya-Allah, saja saya abang. Ada orang umur dia baru 35 tahun, lumpuh separuh badan. Lumpuh separuh badan. 90 tahun sehat wal afiat. Yang 35 tahun lumpuh separuh badan. Pasal apa Allah nak buat lagu tu? Sebab Allah nak redha. Itu sebab dia. Di sebalik setiap musibah yang Allah timpakan pada seseorang itu, ada keredaan Allah. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidak akan berlaku sesuatu musibah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat saya baca, seorang wanita, dia tawaf Kaabah. Dia tawaf Kaabah, dia jatuh, dia sawan. Dia tawaf Kaabah, dia jatuh, dia sawan. Satu hari dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia mengadu, ya Rasulullah, doalah pada Allah, minta Allah sembuhkan penyakit saya ni. Maka Nabi kata, wahai si fulana, seandainya kau redha dengan apa yang telah terjadi kepada kamu ni, dengan musibah ni, dan seandainya kau mati dengan penyakit ini, kau akan masuk ke dalam syurga. Terus dia kata, jangan doa ya Rasulullah, kalau macam tu jangan doa. Cuma dia minta satu saja, apa dia? Dia minta Nabi doa Allah pelihara aurat dia. Kerana setiap kali dia sawan, aurat dia terdedak. Maka tu Nabi doa, Masya Allah. Sebab tu Allah bagi musibah ni, sebab Allah nak tengok kita boleh terima tak boleh terima musibah tu. Baru hari tu, bukan baru, lama sudah dah, Mahat Tafiz Al-Ittifaqiyah di Kuala Lumpur terbakar. Kan? Berapa banyak? 32, 22, 24 pelajar kalau tak silap saya. Saya waktu tu saya pergi, saya ada program dengan JAKIM. Saya sembang dengan pengarah JAKIM. Pengarah kata yang meninggal itu 22 tu sebab sedut asap. Yang rentung tu 2 orang saja, dia kata. Masya Allah. Salah seorangnya itu adalah warden. Kan? Kalau baca balik kisah tu, ada satu kisah seorang ibu tunggal. Ibu tunggal ni tak ada suami lah, mungkin cerai ataupun suami meninggal. Anak dia 3 orang. 3 lelaki, 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun. Seorang ibu tunggal tanpa bantuan siapa, besarnya hajat si ibu tunggal tu nak jadikan anak dia macam anak-anak soleh kita ni. Di antara anak dia tu 3 tu pergi mengaji di Mahat Tafiz itu. 3 anak dia mati. Seorang pun tak selamat. Kalau kita sebagai seorang manusia lah yang ada hati ni, kita fikir, kalaulah Allah selamatkan walau sekurangnya seorang anak dia akan bagus. Kita dah fikir lagu tu kan. Tapi 3 Allah ambil. Betapa besar punya musibah no? Kan? Kalau kita di tempat si ibu tunggal tu tak tahu nak fikir. Tapi seandainya kalau ibu tunggal tu kata, ya Allah, aku redha dengan pemergian anak-anak aku ni. Dan aku yakin ya Allah, Engkau akan sediakan sesuatu yang terbaik untuk aku dan anak-anakku di akhirat nanti. Allah sudah pasti redha kepada ibu tunggal itu. Masya Allah. Ini cara Allah meredai kita bila Allah menimpakan sesuatu musibah. Tapi kita manusia dia tak boleh terima musibah tu. Cuba bayang tengok, dalam lautan manusia begitu banyak. Kenapa Allah nak bagi musibah pada kita? Padahal orang lain tak kenapa pun. Masya Allah. Berapa banyak kenalan kita mati dalam COVID? Padahal muda-muda pun ada. Orang gila. Dia merayam merata. Sikit pun tak kena COVID. Tidak. Sehat pula tu. Masya Allah. Sebab musibah itu sebenarnya adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara Allah meredai diri kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala meredai kita, apa yang akan berlaku kepada kita? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada kulli fi ibadi wa da kulli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, roh-roh yang tenang, kembalilah kepada aku, Allah panggil, dalam keadaan puas dan diredai
dan masuklah kamu bersama hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurga. Masya-Allah. Ini kelebihan dalam kita mengecapi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meredai kita, masya-Allah. Rajin-rajin hadirkan diri kita dalam majlis-majlis ilmu, masya-Allah. Kan? Apatah lagi, masya-Allah, kita ada guru-guru yang hebat di sini, subhanallah. Tuan guru kita Haji Sabri, masya-Allah, anaknya Ustaz Aiman, Ustaz Fawaz, masya-Allah. Semua ni hebat-hebat belaka. Jadi rugi kita kalau kita ni, masya-Allah, habiskan masa kita ni dalam benda-benda yang tidak menguntungkan kita sedikit pun. Jadi kita pakat hadir, masya-Allah, tabarakallah, duduk dalam majlis ilmu ni. Nah, balik kita, yakinlah balik kita bukan setakat, masya-Allah, pahala saja kita bawa, malahan dosa kita tu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah. Nah, bawalah rakan-rakan kita, sahabat anda kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, mai duduk ramai-ramai di dalam majlis ilmu. Nah, masya-Allah, tabarakallah. Nah, Islam ini bukan agama yang berasaskan kepada pemikiran. Dia berasaskan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nak faham wahyu Allah ini mesti kena mengaji. Bukan mesti wajib kena mengaji, masya-Allah. Bukan semua benda yang kita tahu dalam hidup kita ni, kan? Ada banyak perkara yang perlu kita perbetulkan dalam diri kita, khususnya ibadat kita dan sebagainya, masya-Allah. Karena untuk itu kita senantiasa kena berada di dalam majlis ilmu. Ini nasihat saya, masya-Allah. Saya pun lemah, masya-Allah, tapi saya pun cuba nak jadi yang terbaik, masya-Allah. Itu saya mendampingi orang-orang baik macam ustaz semua. Kita sharing, masya-Allah, apa ilmu yang kita boleh dapat, kita pergi sharing dengan orang supaya pakat-pakat semua kita jadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi satu pesanan saya, masya-Allah, bila main majlis ilmu, bawa duit banyak-banyak. Bukan beli barang saja. Tabung, masya-Allah, kena dipenuhi. Kita tak tahu bagaimana kesusahan pihak penganjur untuk memang kuliah ni dibuat secara percuma. Tapi benda-benda lain itu ada bayaran dan sebagainya. Maka pakar-pakar kita lah berkongsi bersama-sama untuk meringankan beban pihak pengurusan mahat kita ni. Masya-Allah, apatah lagi saya dengar ustaz nak buat banyak perkara lagi. Jadi kita pakar-pakar menyumbang. Jangan risau. Allah akan gantikan balik. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Surah Sabah ayat 39. Apa saja kamu infak ke jalan Allah ni, fahuwa yukhlifu. Allah janji, Allah akan gantikan balik. Semua tu aku akan gantikan balik. Bagaimana Allah ganti itu kita tak tahu. Mungkin Allah ganti dengan Allah murahkan lagi rezeki kita. Allah perbanyakkan lagi perniagaan kita. Masya-Allah. Allah bagi kita anak-anak yang saleh, salehah. Allah bagi kita pasangan hidup yang baik-baik. Masya-Allah. Allah bagi sakinah di dalam keluarga kita dan sebagainya, masya-Allah. Tapi yang pasti Allah akan ganti balik setiap pemberian kita. Jadi itu saja daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf, sehingga kita berjumpa kembali. Haza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.